Memegang tampuk pemerintahan ketika berdepan dengan pelbagai situasi mencabar dalam menguruskan negara. Namun, sikap optimis dan tenangnya menjadi kunci utama dalam kestabilan dan keharmonian negara kini. Bila ramai orang bertanya berkenaan dengan bagaimana kita melihat Perdana Menteri kita pada hari ini, pada pandangan saya, tanpa prejudis, beliau seorang yang tenang. Beliau berbeza berbanding dengan semua Perdana Menteri yang pernah Malaysia ada. Ini kerana pada saya beliau mendapat jawatan Perdana Menteri pada keadaan negara berhadapan dengan post-Covid, dengan isu ekonomi, isu keselamatan dan juga isu-isu yang melibatkan dasar awam dan polisi rakyat. Jadi pada saya beban besar ada di pundak beliau untuk beliau selesaikan. Jadi inilah dia yang saya lihat dalam masa setahun beliau menjadi Perdana Menteri. Beliau telah cuba sedaya upaya untuk mengadakan semua itu, tetapi sudah pasti bukan mudah kerana akan ada kekangan dan cabaran pada setiap ruang beliau untuk melaksanakan apa yang saya katakan tadi. Ramai yang sangsi bila Datuk Seri Ismail Sabri dipilih sebagai Perdana Menteri kerana ada beberapa faktor. Faktor utama adalah jawatan ataupun portfolio yang dipegang oleh Datuk Seri adalah hanya naib presiden. Kerana di atas beliau ada timbalan presiden dan juga presiden. Itu faktor pertama. Tapi faktor yang paling kuat yang memberi persepsi tentang kemampuan Datuk Seri Ismail Sabri adalah kerana kita tahu bahawa beliau dikatakan lihat orangnya sebagai pendiam. Tidak keras sangat dari segi membuat keputusan. Boleh dikatakan lemah lembut juga. Jadi itu yang dikatakan kesangsian orang ramai tentang kebolehan Datuk Seri Ismail Sabri. Setiap Perdana Menteri ada karakter yang berbeza. Saya tak boleh letak beliau macam Tun Mahathir atau Tun Mahathir dengan beliau ataupun dengan Datuk Seri Najib sebab setiap kepimpinan ada aura masing-masing. Cuma dalam hal ini saya lihat Datuk Seri Ismail Sabri beliau lebih banyak tenang. Beliau tidak orang kata melompat-lompat atau terkejut banyak. Beliau lebih bersifat tenang dan cuba menjawab sebanyak mungkin dengan tenang. Itu satu karakter beliau lah yang dianggap sebagai lembab pula oleh ramai pihak. Tapi pada saya bukan. Beliau mengambil ketenangan itu sebab jawatan Perdana Menteri ini bukan mudah. Tersilap cakap akan diguna oleh rakyat untuk kembali backfire pada beliau. Jadi pada saya karakter tu adalah diri dia dan kita tak boleh ubah orang untuk menjadi diri kita. Dia sedar yang bahawa satu benda ini amanah kepadanya. Sebab tu kalau kita tengok orang caci dia apa dia senyap je. Dia tidak ada kata benda tapi dia membangunkan rakyat. Itu yang keluarga Malaysia tu. Nampak rakyat sudah boleh menerima dia. Kalau kita lihatlah setiap dasar yang dibuat itu adalah untuk keseluruhan rakyat sebenarnya. Dan ini adalah konsep asas keluarga Malaysia. Nampak remeh, nampak mudah, tapi kalau kita nak tukar kepada dasar, itu sesuatu yang amat sukar. Kerana kita kena kaitkan dengan senario beliau dilantik menjadi Perdana Menteri. Dan kalau kita kaitkan, maka inilah satu konsep yang dikatakan unik, yang agak besar, kerana setiap konsep keluarga Malaysia ini terkandung dalam dasar-dasar yang digubal ketika Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Dua pendekatan berbeza. Satu, Malaysia dahulu lebih kepada unity kesemua. Tetapi keluarga Malaysia ini, kalau kita sebut keluarga, kita akan rasa lebih rapat. Kita akan rasa bahawa nilai-nilai kekeluargaan iaitu dari segi mengambil berat, isu-isu prihatin yang dihadapi oleh ahli keluarga. Jadi di situ saya nampak beliau ingin menekankan tentang perpaduan yang lebih jitu di kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira agama dan bangsa. Dan beliau secara umumnya juga ingin mengatakan bahawa beliau ingin mendengar suara-suara rakyat Malaysia yang mana isu-isu berbangkit seperti isu-isu kos sara hidup, isu-isu kemiskinan dan juga isu-isu yang berkaitan dengan kesinambungan hidup rakyat. Jadi di situ saya percaya beliau membawa gagasan keluarga Malaysia. Dalam hal itu kita kena ungkitkan juga MOU di antara kerajaan dengan Pakatan Harapan. Juga dikira sebagai satu sejarah kerana jarang ada persefahaman di antara kerajaan dengan pembangkang. Tetapi oleh kerana pembangkang ataupun Pakatan Harapan pada ketika itu percaya dengan tulus ikhlas Perdana Menteri, mereka sanggup menandatangani
perjanjian persefahaman itu. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku ketika perjanjian itu berlaku sehinggalah sekarang, sehinggalah RUU itu diluluskan, maksudnya paling penting adalah pembangkang itu masih menaruh harapan yang tinggi kepada Perdana Menteri. Perkara ini yang saya lihat sangat tuntas dilakukan kerana beliau ingin memastikan kestabilan politik. Apabila politik tidak stabil, kita akan terus kehilangan daya kuat ekonomi, terutama dari segi foreign direct investment, dari segi pelaburan luar negara. Jadi pada saya dalam hal ini, itulah perkara pertama yang beliau buat supaya pembangkang dan kerajaan tidak lagi terus bersengketa tetapi boleh duduk bersama-sama untuk memajukan negara. Dan kemudian beliau boleh pergi ke fasa yang seterusnya. Fasa ekonomi, fasa sosial dan juga fasa-fasa lain untuk memastikan agenda keluarga Malaysia beliau itu dapat dicapai. Ya, saya ambil contoh yang terkini tentang imej Datuk Seri Ismail Sabri di mata global adalah tentang dalam hal perang Ukraine yang disebabkan oleh Rusia. Kita tahu apa yang berlaku. Tapi dalam hal ini, Malaysia mengambil sikap dasar luar yang tidak mahu memihak antara dikatakan pihak Barat ataupun antara pihak Rusia. Malaysia mengatakan bahawa mahu penyelesaian ini dibuat dengan segera tentang perang Ukraine ini, apa isu sahaja, dan Malaysia sebagai dasar luar tidak mahu menyebelahi mana-mana pihak. Sama ada tidak menyokong Rusia ataupun tidak menyokong sebelah Barat. Itu adalah pendirian kita. Saya lebih ingin beliau melihat isu Malaysia di antarabangsa. Sebab nama Malaysia ni dah tak begitu gah di antarabangsa. Dan ia akan memberi impak kepada jangka panjang hubungan Malaysia dengan negara lain dan juga dari segi isu imej negara dan pelaburan luar.